Okay, hi guys. Okay, so hari ni kita jumpa lagi. Okay, so kita akan bincang ataupun discuss. Cikgu akan terangkan berkaitan dengan fungsi kuadratik kita. Okay, so ini adalah matematik tambahan tingkatan 4 untuk silibus KBSM dan dia dah menjadi topik pertama tingkatan 4 bagi silibus KSSM. Okay, so harap korang boleh faham dan teruskan menonton. Terima kasih. Alright, okay, jom kita discuss berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okay, so macam semua orang tahu, untuk fungsi kuadratik dia punya persamaan adalah dalam bentuk y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dengan keadaan a akan menentukan kita punya bentuk graf. Maksud bentuk graf kat sini adalah cikgu nak korang ingat balik, jika a bernilai positif. So jika a bernilai positif, graf akan senyum. And then jika a bernilai negatif, so kita punya graf akan berbentuk masam. So positif dia akan senyum, negatif akan masam. Boleh Itu adalah untuk nilai A, menentukan bentuk graf. Next, kita pergi pada nilai B. Nilai B akan menentukan paksi simetri. Cuma, nilai B tidak boleh diambil terus untuk menentukan nilai paksi simetri. Untuk nilai B ni nak mendapatkan paksi simetri, dia punya formula adalah negatif B per 2A. So kalau pakai formula ni, dia akan menentukan paksi simetri. Dan nilai C, ini akan menentukan pintasan Y kita. Boleh so sekadar yang tu cikgu harap korang boleh ingat ataupun recall balik. Next, untuk fungsi kuadratik, nak tak nak korang kena tahu kedua-dua ni, iaitu cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, cikgu pergi yang pertama, yang ni dulu. Yang pertama adalah, semua orang tahu kaedah pemfaktoran. Dan sebenarnya kenapa korang perlu buat kaedah pemfaktoran? Biasanya korang buat kaedah pemfaktoran adalah untuk mendapatkan punca-punca bagi persamaan kuadratik. Tapi punca-punca ni sebenarnya merujuk kepada pintasan X pada graf. Boleh sahabat So sebenarnya bila korang selesaikan melalui proses pemfaktoran, dapat punca-punca tu adalah dia punya pintasan X. Boleh cikgu tak nak korang lupa. Bermaksud bila korang selesaikan akan dapat dalam bentuk, contohnya dalam kurungan X tambah A darab dengan dalam kurungan X tolak B sama dengan kosong. So pecahkan dia, X tambah A sama dengan kosong. Selesaikan hanya X sahaja sebagai perkara rumus. So X sama dengan kosong. A pindah rumah jadi negatif. So kosong tolak A, so X sama dengan negatif A. And then pecahkan yang kedua, X tolak B sama dengan kosong. So X sama dengan kosong tambah B. So nilai X adalah B. So punca-punca ni bermaksud bila X negatif A dan bila X adalah B, ini menentukan pintasan X bagi fungsi kuadratik tersebut. Boleh sahabat cikgu. Itu adalah pemfaktoran. Next, kita pergi pula pada penyempurnaan kuasa 2. So kaedah ini agak kebanyakan korang tak familiar, tapi nanti cikgu akan tunjuk video berikutnya. Cikgu akan tunjuk macam mana kaedah mudah untuk menyempurnakan fungsi kuadratik menggunakan penyelesaian penyempurnaan kuasa 2. Tapi untuk hari ni ataupun untuk video kali ni, cikgu nak korang faham kenapa perlu buat penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2 sebenarnya adalah untuk menentukan sama ada titik maksimum ataupun titik minimum bagi graf tersebut. Nanti pun cikgu akan tunjuk bagaimana nak menentukan titik maksimum atau bagaimana nak menentukan titik minimum.
bila korang selesaikan, okey, siapa yang masih ingat lagi, bila selesaikan penyempurnaan kuasa 2 ni, okey, korang akan dapat dalam bentuk X tolak C kuasa 2, okey, tolak D. Okey, ni cikgu bagi contoh saja sahaja. Okey, contoh sahaja, okey. So, dia punya bentuk macam ni. Okey. Kalau bentuk pemfaktoran macam ni, kalau bentuk penyempurnaan kuasa seperti inilah. Okey. Okey, so yang ni pula, okey, bila dapat macam ni, okey. So, kalau yang ni you keluarkan satu-satu untuk pemfaktoran. Untuk penyempurnaan kuasa 2, yang ada bracket sahaja you keluarkan dan samakan dengan kosong balik. Bermaksud contohnya kat sini adalah X tolak C, okey, dalam bracket ni. So, X tolak C sama dengan kosong. Selesaikan. So, X akan dapat sama dengan C. Untuk yang belakang ni tak perlu samakan dengan kosong. Ambil sahaja nilai D di belakang ni. Kalau positif, positif lah. Kalau negatif, negatif. So, contoh ini adalah negatif ataupun tolak D. So, yang belakang ni akan menentukan nilai Y. Okey. So, ini bukan punca ya macam pemfaktoran. Okey. Ini adalah okey, bila korang dapat nilai X dan nilai C ni, ini akan menjadi koordinat bagi titik maksimum ataupun titik minimum. Okey, boleh sahabat Okey, so sekadar tu cikgu harap korang boleh ingatlah, ini adalah yang paling penting bagi persamaan ataupun fungsi kuadratik. Okey, so jangan lupa, okey, kalau ikutkan ada 5 benda ni. Okey, bentuk graf, paksi simetri, pintasan Y, pemfaktoran dan penyempurnaan kuasa 2. Okey. Okey. So next, okey, dari segi graf pula cikgu tunjuk, okey, kat mana benda-benda kelima-lima benda ni akan berada dalam graf, okey. So contohnya kita buat okey. So maaf, okey, cikgu punya graf tak begitu ataupun tak begitu cantik sangat, okey, tapi cikgu try lah. So ini ada graf Y melawan paksi Y melawan paksi X, okey. Dan cikgu nak tunjuk, okey, untuk kuadratik, kita tahu kuadratik, okey, contohnya katalah persamaan ini, okey. Contohnya persamaan ini mempunyai nilai A positif. Okey, sekejap kita tukar, okey, color. Okey, so contohnya nilai A adalah positif. So, bila nilai A adalah positif, kita tahu dia akan senyum. Bermaksud, okey, contohnya, okey, so you akan dapat lebih kurang macam ni lah bentuk graf dia. Okey, so dia akan senyum yang ni. Okey, bila A bernilai positif. Okey, so senyum. Okey, so next, okey, kat mana dia punya paksi simetri. Okey, so dah ada bentuk graf. Next, kat mana dia punya paksi simetri. Paksi simetri, bila anda selesaikan menggunakan persamaan ini, negatif P per 2A. So, kita tahu, okay, paksi simetri ni adalah satu garis lurus, okay, yang membahagi dua sama sesuatu. Bentuk ataupun contoh kat sini adalah kita punya graf, okey. Maaf cikgu punya graf ni tak cantik sangat dia punya curve, okey, tapi andaikan mempunyai luas yang sama. Okey, boleh cikgu betulkan sikit kat sini contoh Oh, dia terpadam terus. Okey, kita try sama ada boleh dapat ataupun tak. Okeylah, cantik sikit. Okey, boleh Okey, andai kata kita ada macam ni tadi, graf A positif, so dia akan senyum. Okey, so B tu menentukan paksi simetri. Okey, so yang tengah-tengah ni adalah dia punya garis paksi simetri. Okey, so macam mana nak dapatkan dia tadi? Menggunakan formula negatif B per 2A. Okey, so itu akan menentukan dia punya paksi simetri. Okey, next, okey, untuk nilai C pula, ini menentukan ataupun itu adalah dia punya pintasan Y. So, pintasan Y adalah, okey, di mana graf tu memotong paksi Y. Okey. Okey, boleh korang Okey, andai kata korang punya persamaan tu ataupun fungsi kuadratik tu korang selesaikan menggunakan kaedah pemfaktoran. Okey, so contohnya dapat X yang pertama adalah negatif A, X yang kedua adalah B, punca-punca dia ni lah. Okey, so kedudukan dia adalah contoh kat sini adalah pintasan X. Bermaksud, okey, di mana graf tu memotong pada paksi X. So basically kat sini akan jadi nilai dia adalah negatif A dan di sini nilai dia akan jadi B. Okey, berdasarkan kita punya kaedah pemfaktoran yang kita dah buat tu. Okey, boleh Alright, next, bila korang selesaikan pula penyempurnaan kuasa 2, okey, so contohnya dapat nilai macam ni.
Okey, so bermaksud macam ni, okey, andai katalah dapat nilai, okey, koordinat dia adalah C dan negatif D, okey. So bermaksud, okey, C dan negatif D dia tu, okey, sebenarnya ini akan jadi dekat hujung ni lah. Okey. So ini akan jadi dia punya titik minimum. Okey, kenapa bukan titik maksimum, sahabat-sahabat cikgu? Sebab okey, kalau tengok graf ni akan senyum, bermaksud dia turun pada satu tahap and then dia akan naik balik. Adakah dia boleh turun lagi ke bawah? Tidak boleh. Bermaksud nilai minimum dia sampai situ sahaja yang dia boleh turun. Sebab tu kita namakan sebagai titik minimum. Okey, dia dah tak boleh nak turun ke bawah lagi. Okey, sampai situ sahaja. Okey, andai kata kalau dia masam, so itu akan menjadi titik maksimum. Sebab kalau korang imagine kan macam tu, so dia hanya boleh naik sampai situ sahaja, after that dia turun balik. Okey, itu menentukan dia punya titik maksimum. So kalau titik minimum ni, so koordinat dia akan jadi contoh C negatif D. Okey, boleh Okey. So nanti kita akan try buat beberapa latihan, dan cikgu tunjuk dari segi ataupun cikgu akan bagi korang satu persamaan. Daripada persamaan tu kita akan bentukkan satu graf. Okey, boleh sahabat Okey, jom kita pergi ke next. Okey, contoh untuk fungsi kuadratik. Okey, kita teruskan Alright. Okey, so berdasarkan yang ni yang kita dah discuss bahagian depan tadi, yang sebelum ni. Okey, so cikgu nak tunjuk macam mana korang nak guna apa yang kita dah belajar sebelum ni ke dalam asas je dulu. Asas untuk membentuk satu graf daripada persamaan kuadratik ataupun fungsi kuadratik. Contohnya, katalah cikgu ada satu fungsi kuadratik di mana y sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tolak 5. Okey, boleh Okey, so bila apa yang anda perlu buat adalah dapat sahaja fungsi kuadratik ini, keluarkan apakah nilai A. So nilai A, ada tak nilai A kat sini? Tiada. Kalau tiada, sebenarnya perkali dia adalah SAR 1. Bila perkali 1, ini bermaksud dia bernilai positif. So bermaksud kita punya, ingat balik A tadi menentukan bentuk graf. So bermaksud bila A adalah 1, so ataupun positif, dia akan bentuk graf adalah dia akan berbentuk senyum. Okey, boleh So, tak apa. Kat sini cikgu letak je dulu. Bentuk graf akan bentuk senyum. Next, keluarkan untuk B. B bernilai 4. Dan B juga menentukan paksi simetri. Tapi kena ingat kat sini, untuk dapatkan paksi simetri dia kena pakai formula negatif B per 2A. So bermaksud nak dapatkan dia punya paksi simetri dia, negatif B. So B dia adalah 4 per 2A. A dia adalah 1. So bermaksud paksi simetri dia akan dapat 4 bahagi 2 darab 1 adalah 2. 4 bahagi 2 adalah 2. So akan dapat paksi simetri negatif 2. Dan kena ingat untuk paksi simetri dia adalah pada nilai X. So paksi simetri dia adalah X sama dengan negatif 2. Dan C, so C adalah dia punya pintasan Y. So berapa pintasan Y dia? So pintasan Y dia adalah negatif 5. Boleh So bermaksud dapat sahaja fungsi kuadratik untuk bertukar ke dalam bentuk graf. Keluarkan kesemua ni. Nilai A, nilai B dan nilai C. Boleh next. Tak cukup lagi ni untuk buat kita punya satu graf. Next, guna kaedah pemfaktoran. Guna kaedah pemfaktoran, anda akan dapat pintasan Y. Kita try untuk faktorkan So this one adalah kaedah pemfaktoran. So Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4X
tolak 5 ni. So bila guna kaedah pemfaktoran, cikgu letak X kuasa 2 tambah 4X tolak 5 kita akan samakan dengan kosong dulu. Okey. So Y ni adalah cikgu ubah kepada kosong. Itu adalah memang kaedah pemfaktoran lah. Okey. Okey, next. Okey. So faktorkan dia. So cikgu akan buat kat sini X 5 dan X kat sini adalah 1. Okey, korang boleh je pakai kalkulator terus. Okey. So you akan dapat X positif dan ini adalah negatif. Okey, baru betul. Okey. So kat sini, okey, so you pecahkan X tambah 5 sama dengan kosong. So kat sini punca yang pertama ataupun pintasan X yang pertama adalah negatif 5. Okey, dan dipecahkan X tolak 1 sama dengan kosong. So 1 pindah, so you akan dapat X sama dengan 1. So nilai X sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 1. Ini adalah dia punya pintasan X. Okey, boleh. Okey, so sekadar yang tu korang dah ada bentuk graf senyum. Paksi simetri adalah X sama dengan negatif 2, pintasan Y adalah negatif 5, pintasan X adalah negatif 5 dan 1. Okey, so dah cukup ke belum? Belum lagi. Okey, so terus selesaikan untuk penyempurnaan kuasa 2. Penyempurnaan kuasa 2, okey, akan membantu korang untuk mendapatkan titik. Kalau yang ni graf bentuk senyum, okey, so ini akan dapatkan korang titik minimum. Okey. So macam mana nak buat penyempurnaan kuasa 2 ni? Okey, so kena ingat dia perlu ada tambah tolak B per 2. Okey, sorry, B per 2 kuasa 2. Okey. Okey, so maksudnya adalah contoh, tulis je dulu A dan juga B. Contoh kat sini X kuasa 2, okey, tambah 4X, bermaksud tempat A dan tempat B tulis je dulu. Lepas tu tambah B dia tadi adalah 4 per 2. Okey, kuasa 2. Lepas tu tulis je C balik. C dia adalah negatif 5. Negatif 5. Bila kat sini dah guna tambah, belakang akan guna tolak. B per 2 bermaksud 4 per 2 kuasa 2. Okey, boleh sahabat cikgu. Okey, so kita selesaikan lagi. Okey, so bermaksud kat sini you akan dapat X kuasa 2 tambah 4X. Kat sini boleh selesaikan. 4 per 2 adalah 2. So 2 kuasa 2. Okey, untuk yang depan ni tak perlu selesaikan. Okey, hanya selesaikan yang B per 2 sahaja. Okey, so tolak 5. Okey, yang belakang baru selesaikan. Tolak, yang ni pun akan dapat 2. 2 kuasa 2 adalah 4. Okey, bermaksud korang akan dapat yang ni. Bila ni dah kuasa 2, ini juga adalah kuasa 2. Ambil sahaja yang bahagian depan ni dan bahagian belakang ni. So X dan juga 2 tambah jumpa tambah, so dia akan jadi tambah. Okey, belakang boleh selesaikan. Negatif 5 tolak 4. So bermaksud ni akan dapat tolak 9. Okey, so basically yang dalam bracket bermaksud ni akan dapat X sama dengan negatif 2. Sebab X tambah 2 perlu samakan dengan kosong dulu. Okey, so basically you akan dapat dia punya koordinat. Okey, titik minimum adalah, okey, ni ingat balik tadi, ni samakan dengan kosong dulu. Bila samakan dengan kosong, positif 2 pindah rumah akan jadi negatif 2. So koordinat dia akan jadi negatif 2. Belakang tak ada bracket, so boleh terus ambil. So negatif 9. Okey, boleh okey, so daripada yang ni kita akan buat kita punya graf. Okey, okey, next. Okey, so tadi okey, so cikgu tulis balik kat tepi ni. Okey, so A dia, okey, so A dia tadi bernilai positif. Okey, lepas tu dia punya paksi simetri adalah X sama dengan negatif 2. Okey, pintasan Y dia tadi adalah negatif 5. Okey, lepas tu dia punya pintasan X dia, okey, tadi dapat X sama dengan
adalah negatif 5 dan X adalah 1. Okey, dan juga dia punya koordinat dia. Okey, kena ingat tadi ni adalah titik minimum. So koordinat titik minimum tadi kita dapat negatif 2, negatif 9. Okey, boleh Okey, so berdasarkan yang ni kita tukar kepada graf kita. Okey, so maaf dia bengkok sikit cikgu punya tangan ni. Okey, so as kita tahu ini adalah paksi Y melawan paksi X. Okey, okey, so cikgu tukar color lah, cikgu tukar color merah lah Okey, so tengok dulu bentuk graf ini adalah positif. Positif bermaksud dia akan senyum. Okey, so kita tahu dia akan senyum. Okey, tapi sebelum tu kita tentukan dulu. Okey, so paksi simetri dia X sama dengan negatif 2. So ada hasilnya untuk hasilnya negatif 1, negatif 2. Okey, so contoh negatif 3, negatif 4, dan negatif 5, negatif 5, negatif 3, negatif 4. Okey, lepas tu kita ada lagi apa sini? Kita tengok sini ada nilai 1, 2 dan 3. Okey, kita lepas tu apa lagi? Kat sini kita ada lagi contoh sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan juga negatif 5. Okey, ada lagi bawah. Okey, bermaksud okey bentuk dia adalah akan berbentuk senyum. Okey, bila berbentuk senyum, you kena tengok dulu paksi simetri pada X sama dengan negatif 2. So you boleh lukis dulu paksi simetri. So dia adalah garis yang putus-putus. So ini adalah nilai X sama dengan 2 dia. Okey, so ini adalah dia punya paksi simetri. Okey, lepas tu pintasan Y dia dekat negatif 5. Okey, so cikgu tukar color lagi lah, cikgu tukar kepada color oren pula. Okey, so cikgu nak plot je dulu. Okey, pintasan X dia adalah negatif 5 dan juga 1. Okey, dan titik minimum dia, koordinat dia nanti, okey, contoh kat sini sebenarnya akan ada dia punya titik minimum lah. Contoh kat sini koordinat dia adalah negatif 2, negatif 9 lah, sebab dia dekat bawah. Okey, okey, so bermaksud okey dia adalah berbentuk senyum, lalu pada negatif 5 kena pada titik minimum, lalu pada paksi Y dan lalu balik pada paksi X kita. Okey, so okey, maaf kalau tak berapa cantik lukisan cikgu. Okey, tapi basically dia akan dapat macam ni lah. So yang ni turun ke sini. Okey, and then naik semula terus ke sini. Okey, so lebih kurang macam itulah kita punya graf untuk fungsi kuadratik kita. Okey, so cikgu harap korang boleh ulang balik kalau tak faham. Okey, tapi dia punya nak tak nak memang korang kena ataupun perlu keluarkan ke-5-5 ni. Okey, boleh sahabat Okey, so ini adalah asas. Next cikgu akan bagi contoh yang berdasarkan kita punya soalan-soalan trial dan juga soalan-soalan SPM. Okey, jom.